Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menjunjung kasih Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Batuka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas keprihatinan Baginda dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengaplikasian inovasi negara. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih atas perhatian Baginda menekankan kepentingan sains dan teknologi serta bidang penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersialan sebagai faktor pemangkin perkembangan ekonomi baru serta peluang pekerjaan baru untuk rakyat. Saya mengambil peluang ini juga untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri. Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 8 ahli-ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Larut, Yang Berhormat Kuala Terengganu, Yang Berhormat Kubang Kerian, Yang Berhormat Paya Besar, Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat Rasah, Yang Berhormat Bayan Baru dan Yang Berhormat Petaling Jaya yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan Titah Diraja di Dewan Rakyat Pagi Penggar ke-4, Parlimen ke-14 yang telah menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Selaras dengan Titah Duli Yang Maha Mulia Seri Batuka Baginda Yang di-Pertuan Agong, MOSTI telah mempunyai perancangan dengan pelan pelaksanaan yang rapi bagi menyokong dan meningkatkan aspek STIE, Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi Negara. MOSTI telah membangunkan dasar STI, inisiatif berkaitan serta pelan hala tuju bagi memperkasakan bidang keutamaan STIE negara. Antaranya, pertama, Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DISTIN) 2021 hingga 2030 yang mensasarkan status negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. Yang kedua, Rangka Kerja 10-10 MySTIE. Yang ketiga, Dasar Bioteknologi Negara 2.0. Keempat, Pelan Hala Tuju Ekosistem Startup Malaysia. Yang kelima, Pelan Hala Tuju Kecerdasan Buatan 2021 hingga 2025. Keenam, Pelan Hala Tuju Robotik Negara. Dan ketujuh, Pelan Hala Tuju Ekosistem Startup Malaysia 2021 hingga 2030 ataupun SUPER. Puan Timbalan Yang di-Pertua, saya akan bagikan ucapan penggulungan saya kepada 4 bahagian. Yang pertama, pembangunan teknologi, bakat dan pekerjaan masa depan. Yang kedua, pembangunan bidang penyelidikan dan pembangunan serta industri startup negara. Yang ketiga, peranan MOSTI dalam teknologi pertanian. Yang keempat, peranan MOSTI dalam pengoperasian Linus. Saya masuk ke isu pertama, iaitu pembangunan teknologi, bakat dan pekerjaan masa depan. Suka saya menarik perhatian ahli-ahli Dewan mengenai isu kepentingan pembangunan STI negara selaras dengan usaha untuk modernisasi industri, pembudayaan inovasi dan peluang pekerjaan baru negara sebagaimana yang telah dibangkitkan oleh 4 orang yang berhormat, iaitu Kuala Terengganu, Bayan Baru, Tenggara dan Petaling Jaya. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan teknologi baru muncul sedang pesat membangun di dunia, di mana bidang kecerdasan buatan, internet kebendaan, Internet of Things, robotik dan otomasi mula diasimilasi dalam kerja seharian kita. Ketika ini kemunculan ChatGPT, reka bentuk dan simulasi alam maya, pencetakan 5D, kereta elektrik dan banyak lagi menjadikan rakyat terpegun dan risau seolah kita masih belum bersedia untuk menerima teknologi sebegini. Seperti yang diutarakan oleh Yang Berhormat Tenggara dalam perbahasan beliau, saya bersetuju bahawa Malaysia harus mengorak langkah supaya tidak ketinggalan atau meminggir daripada 9 teknologi mega yang mampu mengubah dunia. Dalam hal ini, MOSTI telah menggerakkan rangka kerja 10-10 MySTIE di bawahnya yang turut telah mengenal pasti 10 pemacu sains dan teknologi untuk Malaysia yang berdasarkan kepada 9 teknologi mega Forbes
bagi memacu negara ke arah negara berteknologi tinggi, high-tech nation dengan izin, menjelang tahun 2030, iaitu A. 5G ataupun 6G, teknologi 5G ataupun 6G. B. Teknologi sensor. C. Percetakan 4D atau 5D. D. Bahan termaju, advanced material. E. Sistem kecerdasan termaju. F. Keselamatan cyber dan enkripsi. G. Augmentasi analitik dan penerokaan data. H. Blockchain. I. Neuroteknologi. Dan J. Teknologi biosains. Bagi pengaplikasian 10 teknologi ini, beberapa inisiatif rintis sedang dijalankan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 oleh pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan beberapa pemegang taruh yang lain. Perlu saya tekankan bahawa inisiatif teknologi tinggi ini merentasi sektor ekonomi, bidang kementerian, agensi dan swasta yang berbagai dan perlu keterlibatan semua pihak secara menyeluruh bagi memperlihatkan keberkesanannya. Justru itu, mesti telah membangunkan beberapa pelan hala tuju berkaitan seperti yang saya nyatakan sebelum ini serta memperkukuhkan komunikasi sains, pendidikan dan kesedaran awam. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Pelan Hala 7 Kecerdasan Buatan Negara yang dibangunkan pada tahun 2022 telah menggariskan 6 strategi yang harus dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun untuk mewujudkan ekonomi inovasi AI, Artificial Intelligence, bagi menggalakkan pembangunan teknologi AI serta hub inovasi dan infrastruktur digital yang mantap bagi mempercepatkan pelaksanaan aplikasi teknologi ini kerana negara-negara yang mempunyai teknologi AI yang maju akan dapat lebih banyak manfaat daripada kemunculan teknologi ini selain dipandu prinsip AI yang bertanggungjawab. Prinsip AI yang bertanggungjawab akan banyak menyumbang dalam pembangunan teknologi masa kini. Prinsip yang bertanggungjawab ini juga sangat penting agar isu-isu seperti yang dibawa dengan kemunculan ChatGPT tidak berulang. Beberapa prinsip AI yang bertanggungjawab telah dimasukkan dalam Pelan Hala 7 Kecerdasan Buatan Negara seperti 1. Keadilan, 2. Kebolehpercayaan, keselamatan dan kawalan, 3. Privacy dan keselamatan, 4. Accountability. Salah satu pelan tindakan dalam Hala 7 AI adalah pembangunan bakat melalui 3 pendekatan, iaitu inisiatif pembelajaran dan pendidikan berkaitan AI, meningkatkan kemampuan dan kemahiran tenaga kerja serta menarik dan mengekalkan bakat tempatan sedia ada. Usaha ini penting bagi melahirkan generasi muda yang peka dan berkeupayaan AI yang tinggi. Mesti juga telah membangunkan Pelan Hala 7 Robotik Negara, National Robotics Roadmap 2021 hingga 2030 sebagai panduan dan strategi pembangunan teknologi robotik nasional bagi menjadikan Malaysia hub robotik serantau menjelang tahun 2030. Salah sebuah teras strategik di bawah pelan ini bertujuan untuk memupuk dan membangunkan bakat yang memenuhi keperluan industri robotik berasaskan prinsip cradle to grave dengan izin yang menyokong pembelajaran sepanjang hayat dalam semua bidang pengajian. Akademi Pembangunan Bakat Robotik iaitu Robotics Talent Development Agency, RODA, akan ditubuhkan dengan kerjasama antara KPT, KSM, MITI, KPM, KBS, KUSKOP dan FMM iaitu Federation in Malaysia Manufacturer. Bagi menyelaras pembangunan bakat dalam teknologi robotik merangkumi 1. Pengenapastian jurang dan keperluan latihan yang memenuhi keperluan industri. 2. Pembangunan silibus bermula di peringkat sekolah rendah sehingga pekerja industri otomasi. 3. Memperhebatkan. Soalan. Sila. Ya, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Apabila Menteri sentuh tentang adalah penting untuk menjadikan penggunaan sains dan teknologi sebagai satu budaya yang baru, terutamanya dalam soal pembelajaran dan juga pengajaran. Tapi kalau kita lihat apabila
ahli-ahli yang berhormat membahas tentang keadaan di sekolah-sekolah yang ada dah dalam keadaan daif. Tetapi kalau kita sekarang nak ke arah untuk membangunkan dalam sains dan teknologi, ini sudah tentu memerlukan infrastruktur yang lebih baik dari segi pendigitalan dalam sekolah, infra-infra yang perlunya seperti smart board dan sebagainya. Nah, itu sudah tentu akan menelankan ataupun memperuntukkan lebih banyak bajet-bajet yang diperlukan di sekolah-sekolah yang ada. So, saya mohon pencerahan Yang Berhormat Menteri, apakah rancangan dan dasar halat tuju ke depan dalam menaik tarafkan sekolah-sekolah dalam penyediaan ke satu alam yang baru. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Goping. Menteri, nak sekali ke nak asing-asing? Asing eh? Asing. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Goping. Memang ini adalah satu masalah yang sedang kita hadapi sekarang dan in fact banyak negara lain juga menghadapi keadaan sama sebab kita ada had dari segi dana dan sumber. Tetapi selain daripada memang nanti mesti akan kerjasama dengan KPT ataupun KPM untuk memperbaiki keadaan macam ini dan tetapi pada masa yang sama selain daripada keperluan dana kita juga perlu melihat balik apa pendekatan bagaimana kita mendidik anak-anak kita dalam subjek sains dan teknologi. Saya rasa itu penting juga dan saya ambil maklum. Cuma cadangan sikit YB Menteri. Sebenarnya saya tidaklah meletakkan sepenuhnya tanggungjawab ataupun keperluan dana-dana itu di bawah bahu kerajaan. Tetapi kalau di industri-industri yang sedia ada, sudah tentu boleh memikul sebahagian peranan dan juga boleh mengangkat sesebuah sekolah itu untuk mendidik talent-talent di sekolah. So menjadikan sekolah itu sebagai sekolah angkat dalam membangunkan talent-talent yang ada di kawasan tertentu. Itu cadangan. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Sekiranya ada pihak swasta yang sudi menjadi menjadi sekolah tu mengangkat sekolah sebagai sekolah angkat, saya sangat mengalu-alukan lah. By all means. Ipoh Timur dulu, Kuala Terengganu dan Palai Pulau. Terima kasih Timbalan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dari Gopeng tanya Tanjung Malim, sekarang Ipoh Timur nak tanya pula berkenaan dengan satu isu yang sangat dekat dengan orang Perak kerana salah satu syarikat yang saya nak petik nanti sebenarnya pengasasnya dua-dua orang Perak, orang Ipoh juga. CEO Lani pun orang Ipoh juga. Ia berkenaan dengan salah satu pemain AI di Malaysia pada saat ini yang terbesar di Malaysia. Kita kata tadi Menteri pun ada sebut berkenaan dengan AI dengan bangkitnya ChatGPT, arus perdananya ChatGPT, ia perlu bertanggungjawab. Penggunaan AI perlu bertanggungjawab, itu dasar kerajaan. Dan tanggungjawabnya adalah bagaimana ia boleh digunakan sebagai satu alat untuk mempertingkatkan produktiviti semua tenaga kerja kita, khususnya jentera kerajaan. Jadi saya pernah adakan sedikit perbincangan dengan syarikat ini, dia punya platform Design AI. Landing. Dengan Imagine, dengan Design AI ini, mereka sanggup dan telah menawarkan diri untuk membuat workshop penggunaan AI untuk melancarkan dan menaikkan produktiviti jentera kerajaan khususnya bermula daripada MOSTI. Apakah pandangan dan juga dasar yang telah dirungkaikan di peringkat MOSTI untuk menggunakan AI di peringkat operasi kerajaan? Ya, kami pihak MOSTI amat mengalu-alukan, tetapi ialah dari segi dana mungkin kita perlu perbincangan selanjutnya lah. Ya. Depa volunteer. Volunteer lagi by all means. Kuala Terengganu. Kena bagi Kuala Terengganu mantan Timbalan Menteri. Saya mengucapkan tahniah di atas perancangan yang begitu baik yang telah dibuat oleh MOSTI berhubung dengan bagaimana untuk menggalakkan pengaplikasian teknologi di dalam pelbagai sektor. Tadi ada disebut tentang robotics dan pelbagai lagi. Bagaimana YB melihat dari segi minat di kalangan khususnya di kalangan anak muda kita di peringkat sekolah, macam mana kita nak meshkan dengan keperluan negara di masa akan datang dari segi, dan juga bagaimana pula dari segi
bakat-bakat yang ada di kalangan inovator tempatan yang mencipta pelbagai inovasi berkait dengan robotik dan sebagainya, yang saya dapati ada masalah dari segi bagaimana mahu mereka mengkomersialkan, memasukkan supaya produk mereka ni boleh diguna sekurang-kurangnya untuk industri di peringkat tempatan. Saya dapati kadang-kadang ada produk yang bagus yang dihasilkan di dalam negara, tetapi masih dari segi macam kita tidak ada polisi secukupnya untuk memberi galakan kepada industri menggunakan ciptaan tempatan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang ini adalah antara isu yang kita perlu utarakan lah. Dan memang saya setuju dengan Yang Berhormat bahawa ada beberapa perkara seperti bagaimana nak menarik minat anak-anak kita untuk belajar sains dan teknologi. So seperti yang saya sebut tadi, pendekatan pendekatan dari sekolah tu memang sangat-sangat penting, dan saya harap selepas ini kita mesti akan bekerjasama dengan KPT dan KPM untuk kita memperbaiki keadaan ini. Dan dari segi sosial inovasi, JIM, Yayasan Inovasi Malaysia memang ada menjalankan banyak projek yang melibatkan inovator dari peringkat akar umbi, dan YIM juga akan membantu dalam dari segi mengkomersialiskan produk-produk yang dihasilkan oleh inovator mereka, negara tempatan. Dan saya juga Kementerian Mesti juga mengharapkan bahawa industri player akan mengambil inisiatif untuk menggunakan aplikasi adopt teknologi ataupun aplikasi tempatan, especially homegrown, dengan izin supaya inovator kita ada motivasi untuk terus membangunkan idea-idea mereka dan untuk terus menghasilkan hasil-hasil yang produk-produk yang berkualiti. Ya, terima kasih. Balik pulau. Terima kasih. Saya ucap tahniah kepada Menteri kerana I think walaupun 3 bulan dalam kerja, tapi grasp of knowledge tu sangat bagus. Tahniah. Terima kasih. Saya cuma nak, ialah biasalah, saya orang seni, saya nak tanya berkenaan dengan seni. I think the introduction of the metaverse, the technology sekarang, dengan izin, bagaimana kita lihat bahawa seni ataupun industri kreatif ni masih dalam peringkat yang cukup rendah. I think 1.97% saja daripada KDNK. Walaupun begitu, kita dengan introduction of metaverse, dengan AI yang disebutkan tadi, bagaimana Kementerian Menteri boleh cuba untuk menambahkan lagi ataupun membuat banyak lagi usaha untuk mengangkat semula industri kreatif yang terutama sekali dari segi seni visualnya. Sekarang ni kita ada NFTs with the metaverse arts yang boleh kalau boleh digabungkan juga dengan kementerian-kementerian lain, termasuklah Motek dan juga pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Memang ini adalah satu bidang yang saya tidak faham sangat, seni. Tetapi kita peringkat Mesti kami akan cuba untuk mempergiatkan kerjasama antara sains teknologi dengan bidang seni, kerana di sana memang ada sedikit hubungan, dan memang saya akan Mesti akan meneroka kemungkinan inilah. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, saya tak cukup, Mas. Satu soalan boleh? Okey. Saya nak sambung sikit yang Kuala Terengganu tadi. Saya rasa kita telah berbelanja begitu banyak tentang R&D ni, grant, matching grant dan bermacam-macam lagi, dan ramai yang terlibat dalam penyelidikan ini. Tetapi yang kurangnya ialah pengkomersilan hasil-hasil R&D itu, sebenarnya disebut tadi inovasi. Jadi mungkin boleh pihak kementerian adakan mungkin jawapan bertulis setakat mana yang kita dah berbelanja R&D dan turnover kepada hasil itu dikomersilkan oleh anak-anak tempatan ini. Saya rasa ini pun kalau kita dapat war-warkan, kita boleh
menaikkan semangat mereka untuk melakukan R&D yang seperti ini. Banyak bidang, saya rasa pertanian, perladangan dan sebagainya mereka kemukakan. Walaupun mungkin dia tidak, kita kata dari segi viability itu tidak, tetapi kalau kita adakan insentif tertentu, bila dia dapat dikomersilkan, ini akan lebih merancakkan lagi usaha-usaha untuk R&D ini dikomersilkan. Saya tambah sikit boleh? Ya, Sikit saja. 10 saat. Dalam Saya tak ada masa. tak apa. Saya dalam perbahasan baru ni pun saya ada sebut tentang masalah sekarang ni. Kebanyakan daripada penyelidikan kita, di penyelidik kita duduk dalam sektor di dalam apa institusi pengajian tinggi, dia bukan dalam sektor industri. Bagaimana kita sebab kalau pendidikan tu dia berkait terus dengan industri, sudah tentulah daripada awal permulaan tu memang fokusnya untuk tujuan pengkomersialan. Jadi kalau boleh diperkasakan seperti RISE yang program yang pernah dibuat sebelum ini, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Nanti kami akan sediakan soalan jawapan tertulis untuk Yang Berhormat Shah Alam, dan saya terima kasih kepada Yang Berhormat Hulu Terengganu. Program-program seperti RISE masih diteruskan. Terima kasih atas usaha kerajaan yang lalu. Oleh sebab saya tak ada masa yang cukup, saya terus ke isu kedua, iaitu pembangunan bidang penyelidikan R&D. Dan seperti yang dikatakan tadi, R&D memang untuk applied research memang tak banyak. Yang kebanyakannya adalah tentang fundamental research, dan kita mungkin perlu mengkaji baliklah bagaimana untuk memperbaiki keadaan seperti ini. Dan Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menyentuh berhubung tentang peranan R&D serta pembangunan startup negara seperti yang dibangkitkan oleh Larut, Paya Besar dan Kuala Terengganu juga. Suka saya mengulas mengenai saranan Yang Berhormat Larut berkaitan pewujudan polisi yang inklusif dan berdaya saing serta galakan dan insentif dalam memacu agenda R&D negara. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, MOSTI telah membangunkan Pelan Hala Tuju Ekosistem Startup Malaysia Super pada tahun 2021 dan menggariskan 16 intervensi merentasi 5 penjana ekosistem utama, iaitu pembiayaan, bakat, inovasi, dasar dan peraturan serta ekosistem pasaran. Pembangunan super ini adalah selari dengan dasar dan inisiatif semasa kerajaan yang bertujuan untuk menjana inovasi berteknologi tinggi, pembangunan saksama buat masyarakat dan membina negara berkeusahawanan menjelang tahun 2030. Ia melibatkan semua pemanggang taruh utama di dalam ekosistem startup, iaitu syarikat startup, pelabur, kementerian ataupun jabatan ataupun agensi kerajaan, pemain industri dan pihak berkepentingan yang lain untuk menyokong pembangunan ekosistem secara holistik dan meningkatkan keboleh pasaran startup di dalam dan luar negara. Melalui agensi pelaksana super, iaitu Cradle Fund, sebanyak 5,750 syarikat startup dan individu telah menerima manfaat daripada program-program yang dilaksanakan mulai bulan November 2021. Tambahan lagi, golongan startup juga boleh memanfaatkan inisiatif Tahun Pengkomersialan Malaysia, Malaysia Commercialization Year ataupun MCY, yang merupakan sebuah program untuk melonjakkan hasil penyelidikan, pembangunan dan inovasi pelbagai pihak sebagai penjana kekayaan melalui aktiviti pengkomersialan. Kini MCY telah memasuki fasa 3.0, bertujuan untuk memperluaskan pasaran produk, teknologi, perkhidmatan R&D tempatan ke peringkat antarabangsa. Dari segi galakan dan insentif pula, MOSTI melalui agensi pembiaya telah menawarkan pelbagai bentuk program pembiayaan ataupun pelaburan khusus untuk syarikat startup dan SME yang merangkumi pelbagai peringkat termasuk pre-seed, seed, pembangunan idea, pra-pengkomersialan sehingga kepada pengkomersialan. Bioeconomy Corporation di bawah MOSTI pula menawarkan pengecualian cukai pendapatan bagi syarikat bioteknologi yang layak melalui program status BioNexus, di mana syarikat perlu membangunkan produk yang mempunyai nilai tambah value added dengan menggunakan teknologi berasaskan bio seperti penggunaan mikrob, enzim dan standardized extract. Kerajaan juga telah meluluskan Malaysia Science Endowment MSE di bawah kawasan Kementerian MOSTI untuk pembangunan dana alternatif daripada pelbagai sumber dan kaedah, termasuklah grant dari industri,
wakaf dan pelabur mangkin, angel investors di dalam dan luar negara. Usaha ini disasarkan untuk meningkatkan R&D negara, terutamanya di sektor industri dan mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan. MOSTI kini sedang mengadakan berbincangan dengan beberapa rakan strategik antarabangsa dan industri tempatan untuk kerjasama melalui MSE. Berkenaan pertanyaan yang berhormat Paya Besar mengenai usaha memastikan keupayaan industri startup, Paya Besar tak ada apa? Di belakang. Oh ada, okey. Mengenai usaha startup melalui agenda super sehingga kini MOSTI juga sedang giat melahirkan pengekut ataupun coders dengan syarikat startup yang memerlukan kepakaran berkemahiran tinggi selari dengan hasrat mewujudkan sebanyak 10,000 orang pengekut menjelang tahun 2030. Selain itu, satu portal sehenti iaitu pangkalan data bagi menghubungkan pemain ekosistem startup Malaysia dan antarabangsa telah beroperasi melalui laman sesawan mystartup.gov.my. Portal ini menyokong interaksi dan komunikasi dari aspek pembiayaan, pembangunan kapasiti serta hubungan antarabangsa bagi mendapatkan pembiayaan lanjut bagi pengkomersialan produk startup tempatan. Tuan Yang Dipertua, saya terus masuk ke isu ketiga, peranan MOSTI dalam teknologi pertanian untuk menjawab pertanyaan yang berhormat Rasah. Untuk makluman yang berhormat, MOSTI telah menubuhkan satu pusat kolaborasi teknologi PKT dalam membantu penyelesaian isu semasa negara sebagai contoh isu bekalan makanan dengan mengetengahkan penyelesaian berlandaskan teknologi. Pelbagai usaha telah dan sedang giat dilaksanakan merangkumi perbincangan bersama pihak berkepentingan, aktiviti lawatan kerja dan lain-lain sebagai usaha MOSTI untuk mencari solusi dalam menangani isu sekuriti makanan ini. MOSTI melalui inisiatif National Technology dan Innovation Sandbox NTIS telah mengkaji berbagai kaedah penggunaan teknologi dalam pertanian seperti drone dan robotik untuk proses penyemburan baja, pembenihan pokok, dapat meningkatkan kecekapan sekaligus mempercepatkan masa dan mengurangkan tenaga kerja. Selain itu, R&D tempatan melalui MOSTI turut dilaksanakan dalam mempertingkatkan hasil pertanian negara melalui satu penghasilan varieti baru tanaman melalui teknik biak bakar mutasi teknologi nuklear, penyelidikan biak bakar mutasi tanaman sorghum dan pembangunan formulasi beberapa jenis biobaja seperti bioliquifert, GoGrow, Bio NPK, MyGrowFrust M99 di bawah Agensi Nuklear Malaysia. Yang kedua, inisiatif penghasilan baja tempatan melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Petronas Chemical Group bagi mengurangkan kebergantungan baja import. Yang ketiga, penyelesaian melalui pendekatan pertanian kepresisan, precision agriculture, iaitu penambahbaikan infrastruktur pertanian negara dengan menggunakan teknologi internet kebendaan, solar dan analitik data raya oleh Nano Malaysia bersama dengan MAFS. Tuan Yang Dipertua, akhir sekali saya ingin sentuh tentang peranan MOSTI dalam pengoperasian Linus. Menteri, mohon celah sekejap. Rasa. Sila Rasa. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Menteri atas jawapan yang bagi saya sangat progresif tadi, yang mana menunjukkan peranan MOSTI. Cuma saya nak tanya, tadi yang Berhormat Menteri kata pelbagai perkara ataupun perancangan daripada MOSTI untuk membantu keterjaminan makanan. Apakah ada satu agensi khas ataupun satu jabatan khas di bawah MOSTI sendiri khas untuk fokus kepada keterjaminan makanan dan membantu Kementerian Pertanian dalam hal ini? Terima kasih Menteri. MOSTI ada beberapa agensi yang terlibat dalam teknologi yang membantu pertanian, termasuk Jabatan Nuklear, termasuk NIBM, National Institute of Biotechnology Malaysia, termasuk Bioeconomy Corporation. Mantan Menteri. Terima kasih. Pendek saja Yang Berhormat. Yang Berhormat tadi telah bercerita tentang Pelan Biotechnologi Negara. Saya ingin bertanya, apakah masa depan
Bioeconomy Corporation yang dahulunya di bawah MOSTI, Biotechnology Corporation, yang sekarang ini tidak diletakkan di bawah Kementerian Pertanian dan Food Security. Adakah sesuai agar Bioeconomy Corporation ini diletak balik di MOSTI ataupun diletakkan di bawah Kementerian Pertanian? Ya, terima kasih Menteri. Sebenarnya sebelum ini memang bioekonomi di bawah MOSTI, lepas tu ke pertanian, sekarang balik ke pangkuan MOSTI dah. Tanya. Terima kasih. Apa yang dibetul mengenai isu Linus ini? Saya bagi 2 minit untuk Linus. Terima kasih. Okay. Saya terima kasih kepada Yang Berhormat Kubang Kerian dan Yang Berhormat Kuala Terengganu yang telah menyentuh tentang isu ini. Dan saya ingin tegaskan beberapa perkara. Yang pertama, kerajaan tidak menutup Linus. Kerajaan cuma tidak membenarkan permohonan Linus untuk menggugurkan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Iaitu termasuk menjelang Julai ini, Linus perlu menutup cracking and leaching plant di Gebeng, Pahang. Yang kedua, mungkin ada orang bertanya, adakah keputusan ini akan menjejaskan keyakinan pelabur? Tuan Yang di-Pertua, jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana untuk pelabur luar negara, yang pertama mereka perlukan certainty, kepastian. Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah kita reaffirm apa yang kita sudah tetapkan pada tahun 2020. Tak ada langsung syarat baru yang telah dikenakan pada Linus. Dan yang Menteri, kedua, celah sikit. Ini sangat penting. Sangat penting. Okay. Adakah kerajaan akan renew license sekiranya Linus semasa sampai Julai mereka tidak membina BTF dan juga move out to cracking dan leaking? Adakah kerajaan akan renew license Linus pada bulan Julai? Sekian. Okey. Yang Berhormat, saya akan jawab sekejap lagi. Saya habiskan yang ni. Satu, kepastian, certainty. Yang kedua, konsistensi. Tuan Yang Pertua, kerajaan dalam membuat sesuatu keputusan perlu ada konsistensi dan perlu make sure ada certainty. Kalau 2020 kita buat satu keputusan, 2023 kita buat satu lagi keputusan yang tidak sama dengan 2020, maka dia akan dilihat sebagai flip-flop. So flip-flop tidak baik untuk community business. Dan itu sebabnya saya rasa tidak ada keputusan AELB ini tidak akan menjejaskan keyakinan pelabur. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, selepas pengumuman keputusan itu, ramai lagi pelabur luar negara masih nak melabur di dalam negara ini. Saya rasa itu adalah satu bukti yang kukuh bahawa keyakinan pelabur tidak ada apa-apa kesan tentang kerana keputusan ini. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, tak ada apa-apa elemen of surprise, tak ada kejutan. Nak bela kerajaan ni, jelas sedikit. Nanti boleh jawab sekali dengan Rao. Sedikit aja. Silakan. Kejap Menteri, sejak keputusan kerajaan ini dikeluarkan, syarikat Linus telah membuat beberapa statement lah yang kelihatan yang katakan kalaulah 4 syarat diletakkan kerajaan ini tidak ditarik balik, dia akan memudaratkan ekonomi negara, keyakinan pelabur, hilang banyak-banyak kerja. So saya nak tanya, bolehlah Menteri hari ini jelaskan kepada rakyat Malaysia, sejak Linus mula operasi pada 2012 sampai ke hari ini, berapa cukai korporat yang dia bayar kepada Malaysia, dan kalaulah PNL tu dia terpaksa dia tak boleh operasi lagi, berapa kerja yang akan katalah hilang. Dan setahu saya, Linus hanya bagi kita 1.2 juta sisa buangan yang radioaktif di Malaysia saja. Terima kasih. Sila gulung. Saya sedang gulung. Saya rumuskan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Tebrau. Sejak pengoperasian Linus pada tahun 2012, tidak ada satu sen pun cukai korporat telah dibayar kerana kerajaan telah memberikan exemption pengecualian cukai kepada Linus selama 12 tahun. Dan
Cracking and leaching hanya merupakan mungkin 1/3 daripada keseluruhan operasi keseluruhan liners. Dan Tuan Dipertua, boleh saya jawab soalan Raub dulu. Sebenarnya AALB telah pun meluluskan operating license liners untuk 3 tahun, melanjutkan untuk 3 tahun, iaitu dari 3 hari bulan Mac tahun ini kepada 2 hari bulan Mac 2026. Dan Tuan Yang Dipertua, dengan syarat mereka perlu mengikuti mematuhi 4 syarat yang telah dikenakan pada tahun 2020. Sekiranya syarat tidak dipatuhi, ada beberapa kemungkinan untuk lesen revoke memang boleh berlaku. Tetapi bagaimanapun Tuan Dipertua, menurut Akta 304 iaitu Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984, liners masih boleh membuat rayuan dalam tempoh 30 hari selepas keputusan ini disampaikan pada mereka. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Mosti telah pun menerima surat rayuan liners dan sekarang dalam proses untuk mempertimbangkan rayuan mereka. Itu saja yang saya nak sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada ahli-ahli yang berhormat dalam perbahasan Tita Diraja di Dewan Rakyat pagi penggang kedua Parlimen ke-15, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian dalam perbahasan yang menyentuh bidang kuasa Mosti. Sekian, terima kasih.